Okey. Assalamualaikum jadi. Selamat kita teruskan. Jadi tadi kita dah bukaikan, kita telah lihat apa itu pasal 14, kita dah baca sama-sama. Dan saya dah bagi sekali lalu secara surface-nya definition dari itu. Ya, tuan-tuan faham nak kita lepas ni nak lebih faham, tuan-tuan baca nota yang akan diberi dan juga dalam masa yang sama ketika sesi berjalan kalau tuan-tuan tak ada terperanjat ketika dia pakai bot bukan sebagai gasi dalam mimpi-mimpi itu atau sekedar dalam ketakutan. Contohnya kan, kan dalam kata, pandai ni, ayat apa yang kau pakai ni? Kan, gunalah ayat Islami sikit tidak. Benda tu daripada falsafah keras contohnya. Kan, itulah prosesnya. Supaya kita tahu yang isi itu ada beberapa perkara yang kenapa sebenarnya barangkali silap. Kenapa dia ada falsafah keras, falsafah tersirat sebagai guidance, sebagai cara untuk berkomunikasi. Kalau tak ada satu panduan, susah. Dia nak guna bahasa pasar, dia nak guna bahasa yang tak standard. Kan? Ada kata melukut di tepi gandang. Kan? Ataupun bagai melepaskan batuk di tangan. Kan? Ada yang faham batuk tu, tapi kalau kita tahu sebenarnya adalah batuk kan ada bekas. Betul. Betul. Alamak, saya mesti tak. Contoh itu. Ataupun macam harapkan orang bertembak, harapkan kata apakah makan tadi. Tapi sebenarnya harapkan pegang makan tadi. Ada dua pegang kan. Jadi kita ada satu standard supaya benda tu mana pun dia pergi parah ke, pergi baca apa ke, pergi RPB ke, wanita kaca ke apa, dia gunakan satu jenis yang sama. Dia tak nak tukar. Itu tujuan dia. Pasal-pasal satu contohnya. So ada 13 falsafah tersirat. Maknanya kejujuran, tiada makan percuma, lakukan seperti keprihatinan berarti hidup, ganjaran diharuskan, yang merantau pasti kembali, berhati-hati apabila mereka ada mungkin akan mendapatnya, keprihatinan, tanggungjawab dan kasih sayang, lebih baik memahami dan difahami, anda tidak boleh menerima kalau tidak sudi memberi, yakin kepada persekitaran, pembangunan pribadi selalu tentang pangkat dan terakhir adalah kemaafan. Jadi falsafah tersirat dia ada kita panggilkan evolusi. Maknanya kata dulu masa awal ni kita rasa dalam susah, tapi yang saya faham waktu saya dekat TC yang saya faham dekat sana masa kami pada residential di New York, pada mulanya dia ada lebih kurang katakan dulu mula-mula ada lebih kurang 8. Lepas tu dia ada beberapa scholar sarjana. Contohnya mungkin Monsignor O'Brien, William Monsignor di Kepala Kotak, ataupun Chuck Goodrich. Dia antara otak-otak yang buat TC kat sana, mungkin Tuan Mahdi dah share semalam lah. So yang buat seminar ni, dia buat beberapa bukan kajian lah, tapi dia buat pemerhatian, dia come out dengan beberapa lagi falsafah tersirat. Dan yang terakhir adalah kemaafan. Kemaafan ni salah seorang yang buat, yang saya tahu masa tu nama dia Michael. Michael ni dia ada PhD atau master dalam psikologi. So ada argument sebelum dia ditegakkan setiap falsafah tersirat ni, dia ada perbincangan di kalangan dia punya profesional lah. Contohnya yang terakhir kemaafan. Perlu ke kemaafan letak sebab program DC kalau semua benda yang dimaafkan, jadi dia akan kata, aku menangis ajar aku maafkan dia. Dia akan dia dengan dunia dia. Kita maafkan. Jadi dia akan ambil granted. Kita akan bersepakat. Tetapi dia ada hujah dia. Kemaafan yang bagaimana perlu? Maksudnya begitu. Faham tak setakat itu? Faham? Kalau bahasa mudah dia, orang akan anggap kemaafan, kalau kita beri semua kemaafan kepada residen, ahli keluarga, jadi dia akan beri kesempatan. Contohnya macam tadi, Tuan Madio dengan Tuan Zulsni. Kan? Tuan Zulsni confess dekat Tuan Madio. Walaupun dia tak share, boleh share. Walaupun dia tak share, sebenarnya isu tadi adalah tukar bilik. Itu masalah peribadi. Dia tak share pun tukar bilik kan. Tapi isu sebenarnya adalah tukar bilik. Dapat tahu pun masa kita Peer group pun tahu dia masalah peribadi ni ada tukar bilik seperti dia buat. Banyak meluahkan. Banyak meluahkan, dia dah express benda ni. Sebabnya dia selesa. Dia selesa, mungkin dia malu dengan Pak Rizal, dia malu dengan Pak Rizal kan. Sebenarnya dia orang bilik ni kadang-kadang takut dia diguna-guna kan. Ada minat ke apa, tak tahu lah. Takut dicuri bunyi. Dia privacy dia telah didudak itu. Nama dia dah buat ini lah. Dia selalu, dia panggil Islam. Okay, so point nak cakap tentang kemaafan, for example tadi tu, kalau katakan Tuan Yusuf, kenapa kau lambat? Maafkan saya, salah saya, cukup. Contoh itulah. Kalau katakan Tuan Yusuf agak, benda tu macam pada baju,
So balik okey, settle lah kot. Minta maaf. Tapi bukan begitu sebenarnya konsepnya. Konsep sebenarnya nanti kita tengok satu-satu. Kita jelaskan. Tapi nak bagi tahu, setiap falsafah tersirat ini ada makna tersendiri dan juga tuan-tuan kena cuba untuk praktiskan masa resolusi nanti. Maknanya masa nak buat confrontation, for example, macam saya contoh tadi kan. Okay, siapa ada macam pula? Okay, awak baca. Okay, baca pula awak dah baca. Okay, siapa ada keluarga yang cuba cerita tisu bla bla bla. Okay, silakan elaboration. Tadi saya cakap. Dia cakap apa tadi? Macam tadi kata kejujuran. Kejujuran ni tak cukup. Dia kata kejujuran ni tak cukup. Kena tanggungjawab, kena berprihatin. Nanti guna soalan yang ini pula. Jadi digunakan beberapa falsafah tersirat untuk dia elaboration. Dia nak bukan hujah, untuk dia sampaikan ataupun dia nak sharing. Dia nak bagi tahu ataupun dia nak nasihat, kind of it. Benda-benda itu. So dia akan gunakan environment TC dengan apa yang dia beritahu sebagai conversation between resident to resident. Okey, yang pertama, itu tadi kata-kata motivasi, membantu meningkatkan motivasi, minta gerak yang positif. Okey. Kejujuran. Seorang bersikap jujur dengan dirinya untuk membina perkembangan yang betul. Okey, bahasa mudahnya. Dalam TC, contohnya sebelum morning meeting start. Dalam ayat borang morning meeting tu dia tulis honesty is the key. Kejujuran adalah kunci utama. Jadi maknanya contohnya macam ni. Itu boleh sama juga lah. Selamat pagi ahli keluarga. Boleh kongsikan kenapa ahli keluarga yang masuk? Minta maaf, kerana saya ada apa kecil kewangan pada untuk telefon untuk fikirkan kewangan ini. Tak boleh ke dalam komunitas lagi? Saya nak kelas ni, kita ikut ni. Saya cakap itu yang seperti saya sebutkan. Terima kasih atas kejujuran ahli keluarga. Saya puati contoh ni pula. So, nampak dia guna bila maaf ahli keluarga digunakan falsafah saya terakhir, maafan. Kalau saya nak maaf sendiri, okey, masa bagus saya dapat lanjut. Tapi saya kata ni, tak boleh kalau kau minta kewangan untuk cakap kepada keluarga di kelas, dan untuk malas tadi, dan keluarga cakap, saya dah beritahu dia, saya di kelas. Cut off. Jadi saya puati. Nampak tak bagaimana secara indirect kita berlakon ni memang sesuatu kan? Benda ni secara unconscious, secara tak sedar. Okey, kalau dia tapi ada sepatutnya cakap ketua keluarga dia panggil ketua anak. ha? Sepatutnya sebab dia panggil ketua keluarga. Sudi. Dalam ketua keluarga tak tahu sebagai ceramah. Okey, dia gitu kan. Okey, istilah keluarga ni dia panggil untuk semua. Di same time, kalau ada position, contohnya saya adalah software manager. Contohlah software manager kan, dia akan panggil saya kuat. Dan kita baru pilih inspector, kan, begitu ada dia ada kuat. Kalau dia tak saja, dia panggil saja. Kalau katakan dia coordinator, dia kata Syodi, saya lewat tadi, dia coordinator. Ataupun Shinta, dia akan panggil posisi. Tapi sebab sekarang ni, tak ni, orang saya keluarga tu kan? Ada keluarga, dia dah booking diri. Sebab saya dah kuat. Tuan doktor, tak ada keluar. Dah saya keluar kat sini kan. Tapi maksudnya kalau ada keluarkan dia ada keluarkan. Maksud tak ni? Ketua keluarga ni tak panggil lah, dia panggil keluarkan. Ha? Ketua keluarga kat rumah. Ini rumah dia siap ni. Kau ingat rumah tu masih kecil ni kan? Anak semua ni kan? Okey, kejujuran. So, the point is susah kalau nak jujur. Susah. Kita memang ada sedikit behavior. Kenal kita. Kalau bos nakkan jawapan yang manis, kita bagi yang manis. Kalau bos nak yang reality kan tak manis pula. Dia jujur sangat. Kita kadang nak jadi jujur ni, very subjective lah. Kita dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan isteri, dengan kehidupan, dengan kawan-kawan, dengan kadang-kadang dengan Allah boleh kita manusia. Memang itulah manusia. Sebab manusia ni manusia. Macam ni kan? Manusia ni. Lain kita tanya ni. Gani. Dia pun resolution. Cuma bawah. Tolong, bidang dia ni. Tak, kalau Zaki, walaupun kau puasa tapi yang ni okey, kau pergi kan? Semua boleh share feeling kan? Awak kita bisa lakukan, manusia aku pergi kan? Kemudian kalau katakan 3 aku nak share feeling, dia ada puasa. Itu bakal kau tahu. Ini tak payah. Ini pun nakal tak boleh. Kalau ni dia. Kalau ni nakal. Yang saya kenal apa? Teman puasa tak kenal kan? Tak. Masa lagi dia lupa kenal saya pun pergi.
percuma. There is no free lunch. Bukan mana kata tiada makan percuma ni, makan tak. There is no free lunch. In this world, whatever it is, you have to deal with effort. Kena usaha. Kena usaha. Nak makan, nak masuk dalam mulut pun, kena angkat tangan, kena buka mulut, kena kunyah. Tak boleh tu masuk tu, kau tak tidak. Dia kena ada usaha. Nak cari makan pun, dia kena makan. There is no free lunch. Dia panggil, in English, no free lunch. Biasanya kan, kalau katakan, kalau tuan-tuan ni, orang awal, dia no free lunch. Orang tahu hebat ramah ni. Dia boleh isi kata dalam finance. Tapi dia memang world standard. Kalau kita borak dengan UNDC ke apa kan, borak yang hebat. Dan kita tak ada apa pun. Jadi kita nampak macam act as if, lakukan seperti act as if. Dan kita contoh macam ni pun, kita dah jelaskan dia, kehidupan ni adalah bermotifkan tentang you kena ada usaha. Kalau you dah jadi penagih, you keluar, you kena cari jalan, cari kerja untuk cari makan ke diri sendiri ke anak-anak. Kalau dari bukan cuma dalam TC pun, kalau kata dia nakkan gula-gula ni kan, dia nak gula-gula. Contohnya, dia dah ada pemenang pribadi. Contoh kalau balik kan, dekat RPD kita ada double letter. Saya semua kata, semua institusi dah ada double letter kot. Belum lagi. Jadi ni tak ada. Single bed eh? Dia dulu nak Tapi dia dah bosan lah. Dia dah bosan ni. Kalau kemudian lagi yang sebenarnya pasal konsep itu ini salah satu lah. Saya tak berapa setuju juga dengan isu itu lah. Jadi isu lah. Dari segi isu tu bukan. Kita mahu lihat isu itu yang timbulkan. Yang orang kami itu cerita lain lah. Betul. Kau buka semua sikit mampu. Okey. So, tiada pakai baju. Kita nak faham dengan orang. So, this is the point. So, dia akan guna lah. Okay, pakai baju. Kalau macam ni, kita pasal dah macam itu tadi. Kalau RPD, sebelum ni belum ada mereka dalam penjara kecuali RPD untuk profesi. Saya juga kawan-kawan si yang lama. Jadi, dia dalam bilik tu katakan dalam mereka ada 4 dalam bilik tu. 4 dalam bilik 3. Ada 4. Paling ada 4 bed. Contoh ada 4 bed. Dalam tu ada 7 orang. So, there is no free lunch. Kalau you tak ada pembunuhan peribadi, tak boleh tidur dalam bilik itu di bawah. Sampai tahap itulah kita tunjukkan there is no free lunch in this. Alright. Lakukan seperti agresif. Okay, melibatkan perubahan, soal penagih. Okay, ini mudah begini. Data ini lakukan seperti dekat dalam ini. So, nothing to do with fasa pertama kat Pulau Aman, nothing to do with your remand time, nothing to do with your action time, that is nothing to do with. You have in this program, you agresif. Kena lakukan seperti apa orang lain buat. Kalau orang lain bagi sama bagi buat ahli keluarga, selalu seperti dari keluarga untuk family. Bagi family nak kena buat. Ataupun nak kenakan sesi confrontation. Sebelum tak orang dia satu blok satu badan sampai kat kepala satu telinga jenis tindik pun semua kan. Dulu dia macam lalu nampak macam muka tapi bila kecil macam ada confront dia kita terima. Kena dalam proses lakukan seperti. Orang lain terima dia pun terima. Boleh je, kalau kita tadi macam saya tanya kau baju tuan pasal ayam tak khawatir dia ke tuan? Tuan apa dah tu? Orang ni tembang ceramah tak isi je. Konferensi je. Saya tahu dia bersama. Kita sama-sama. Okey, itulah apa seperti. Kepatutan bertindak. Dia kata dia nak share kan tentang kenal sifat prihatin, concern, prihatin, awareness. Maksudnya macam mana? Kalau katakan ada keluarga yang lonely, dia jenis yang dehul, dia rasa hidup ni, jadi suka dalam orang di sini asyik dia je yang kalau sila perempuan bila dia macam pull up, siapa dia pull up kat tangan, ada 2 orang, dia semua pull up kat tangan. Jadi dia tujukan kepada yang jarang beri sumbangan. Sebab tu untuk diri dia, nanti ada pribadi, dia ada negatif positif. Dia cuba dah pull up, dia panggil dia berani, dia akan sakit, dia bagi jidam juga. Kan, tidak si, nak kuat nak si tu, dia tengok dia punya performance. Katakan dia tunjukkan bahawa pribadi dia terlibat dalam program, dia terlibat dengan sesi, dia boleh keluar yang si contohnya. Bagaimana PCW nak ada baik, nak naikkan posisi, kita akan tengok kita ada posisi. Setiap orang kan different pribadi. Pribadi dia, selain dia ada yang tengok, dia panggil achievement plan lah. Itu DC yang sebenar yang boleh buat, dia support kawan-kawan. Kalau dia betul jumpa dia cikgu. Kalau seperti itu, hari ini. Jadi dia tengok tak lah, cikgu. Jadi, saya ajar, berapa ni hari ini tak ada kan. Dan jangan diharuskan.
Okey. Nak cakap, benda ni bukan mudah. Dan kita kadang-kadang kita rasa macam contoh, kita dah pakai roti balan contoh roti balan kita dah pakai 15 tahun. Kita rasa kita memang layak memang ikut sendiri pun memang susah. Kita nak faham perasaan kita dah layak pakai tapi tak dapat. Jadi kita memang nak buat benda tu bukan mudah. Kalau saya sendiri pun saya contoh pun dah punya sambung dah 15 tahun servis. Mungkin ada kawan kita contohnya ialah dah option dah di balan seorang yang sini lah. Contoh itulah contoh itu. Jadi dia rasa tak boleh sebab dia pun ada perasaan Jadi tak dapat level ganjaran yang sekarang ni, it's not so easy to deal with. Sebab kita kena faham, manusia ni kadang-kadang dia buat something, dia nakkan push factor dia, ataupun motivation factor yang dia nak menjadi people begitu. Tapi dalam misi, kita kena tahu ganjaran-ganjaran. Even though dia kan misi, walaupun dia COD, bila dia rasa dia kena shutdown dia. Kalau nampak COD, tiba-tiba staff founder nampak COD yang dia tengok dia perlu contohlah dia perlu bahan bacaan larangan kepada keluarga. Dia nak lakukan dulu tapi dia bahan bacaan larangan. Kita nampak, benda itu salah. So kita rasa macam dia ada jadi kontak kita buat, kita minta confrontation itu dah lalu berlaku. Kita shutdown dia terus. Kita shutdown dia COD, jadi terus jadi. Boleh berlaku. So dia kena pengurang, dia tak boleh terus jadi COD. Dia kena melalui balik expeditor, shingle, chip. Barulah kalau kita level construction lah. Kalau kita pun ramrod, department gate, COD. Chip, COD ni dia boleh daripada chip, dia boleh daripada department gate. Dia special. Boleh? Okey lagi? Yang merantau pasti kembali. Kalau di sini buat go seram, come seram. Artinya bukan dia berantau, dia patah balik, tidak. Mana kata, kalau kata kau ni, it's a karma lah. Do good things, get good things. Do bad things, will get bad things. So, kalau kata dalam konsep agama lain, karma. Dalam konsep Islam, dia pakai apa? Kifarah. Kafarah. Kafarah, kifarah. 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 Alhamdulillah. Kifarah. Islamic pun kifarah. Dia itu karma. Itulah. Jadi, dari Islam pun kalau kita buat baik, pasti ada bahasa baik kita. Mungkin dekat kat sini, kita ajar saya. Kalau yang tidak baik, mungkin tak balas sini, dekat saya lagi. Kita jadi yakin benda itu memang ada. So, yang pertama sekali, kita tahu kalau kita faham, kebaikan yang dibuat itu ada alasan, tapi bukan sekarang, ataupun akan datang. Kita lupakan dulu. Yang dekat sini kan, kita selalu orang itu macam juga. Apa, saya buat amal ibadat ni, apa yang kita buat, kalau kebajikan ni, kadang-kadang tak dapat kita dapatkan anak. Kadang-kadang cakap, kalau dalam keluarga tu, kadang-kadang mak bapak dia belajar sampai tahap SPM dia ataupun diploma ni, tapi anak pun sampai. Bukan yang belajar, mungkin kekayaan dan apa. Jadi kadang-kadang kesenangan tu bukan hanya level tu, dia berikan anak, atau tulus macam tu kan. Dari sebab kita nampak kat lagi pun begitu. Berada dia meminta dan mungkin mendapatnya. So kat sini pula, of course, dia kena tahu, kita kena bagi macam alert sign kat dia orang. Berada dia minta dan mungkin mendapat. Maknanya, kalau katakan dia salah, bukan salah minta macam mana. Contohnya dia cakap kembali keluarga, kita kena minta TV salah satu, ataupun kita minta handphone satu. Benda tu memang peraturan kita salah. Jadi benda yang macam tu tak boleh. Ataupun kena berhati-hati ataupun buatan. Dia terlibat dengan pelanggaran peraturan rumah. Jadi dia kena bagian dia minta buat benda tu. Minta dia terlibat pada itu, so dia kena tahu lah perasaan dia tu. Macam-macam jadi dia kena berfikir panjang sebelum satu perkara. Semua bila lah balik nak habis keprihatinan, tanggungjawab dan kasih sayang. Cubit per kiri, per kanan terasa juga. Mana kata dalam konteks ini sama. Awak Melayu, awak India, awak Kristian, awak Masaleh, awak Hispanic, awak Camel, Kanada Melayu ataupun awak Cina, India dalam visi dari semua kaum agama pun sama. Tua ke muda ke terlibat dengan budaya dadap dalam 15 tahun, di bawah 10 tahun, di bawah 20 tahun, tak ada, semua sama. Kita pukul rata. Awak Sewoki, awak single pun pukul sama, tapi dia ada posisi lah. Dia kata kat sini, dia kena paling keperhatian. Dia kena perhati.
Dia kena ada tanggungjawab. Tujuan dia apa? Tanggungjawab kat sini, ahli keluarga. Lepas tu dia kena ada kasih sayang, dia ada concern. So dia sebab sukses. Mungkin kalau mana dah share kat dulu politisi lebih kepada tough and rugged. Zaman-zaman dia pergi itu tahun 2001 2002 saya tak kerja lagi 2001-2002 Tuan Ali pergi seorang. Dia memang dia sebab dia besar, dia punya passion di sini, dia pergi seorang-seorang tuan. Sebelum tu Tuan Amir seorang. Lepas tu Tuan Jo yang dekat Tuan Suhaib Ongan, Tuan Mahyudin 3 orang. Tuan Jalilah, Tuan Harlina, kalau kenal Tuan Harlina, Tuan Jalilah 2 orang ataupun 3 orang seorang lagi. Lepas tu kami bertiga, dia Tuan Ali seorang ni pasal dia kan. Dia letak tu, jadi nak cakap apa ni sebenarnya? Okey, nak bagi tahu Ali. Sorry. Itu tak peraga. Dalam Tuan Ali, zaman saya juga ada concern. So itu kadang-kadang kami argue bicara tu, saya selalu saya menggunakan Tuan Razlan sebagai bersama untuk argue perbincangan untuk sebab ada beberapa SOP itu dia berubah. Dulu mungkin masih zaman kami, macam sekarang yang kata dulu, aku menang kau! Kau kena berubah, dia tak boleh jadi dikenal semua. Tapi waktu saya dengan concern tu, dia boleh cakap, kau sikap ni bila sampai bila kau nak berubah ni? Jelaskan sampai bila berubah, dia cakap, dia tak minta dia pandangan, saya berubah. Tapi kalau dalam konsep tak berapa, tak ada, dia melalui pam, supaya individu yang receiver tadi tu, jadi giver, receiver tadi, dia kena terima. Kalau tak jelas, dia tak boleh jelas lah, masih pakai itu. Tapi dia ada, bukan beza sangat, tapi dia ada beberapa pendekatan yang ada berubah sikit. Dan betul, dia sebut generasi lah betul. Dulu, masa zaman bapak kita nak sayang anak tanda-tanda kan. Betul. Tapi bila generasi X dan Y ni, X, Y, Z ni, kalau kita buat macam tu, dia akan jadi lagi agresi dan lagi jadi negatif terus. So, it's like, sebenarnya saya cakap konsep CSPC kita kan, dia moment culture. So, dengan yang kau penuh meluahkan perasaan tu yang macam tadi tu kan. Sebab terjadinya dekat dengan wanita. Pada masa itu ada lawatan. So dalam tengah running program, so kita walaupun dia tingkat atas, tapi dia bila dia running program, dengarlah satu orang, apa tu? Training kan? Kat klinik tu. Jadi orang, apa tu kan? Sedangkan masa tu daripada MOF. So kita kalau pengiringan tu orang lain, dia tak dapat memahami untuk mengexplainkan balik. Tapi kan saya nak cakap pada masa itu terkena saya, jadi kita itu ada program, ada salah satu yang kita dia membuahkan. Saya setuju lah sebab dia ada dalam kursus ni. Sama-sama dekat eksekusi, tinggal ni kita beli lawatan, pergi ada program tu untuk contoh pada orang tua masuk dalam lawatan yang kita nak tengok keadaan itu kan. So ilmu ni kita kena buat bagus lah. Tapi yang saya kata tadi balik pada tu generasi. Kita kena balancekan dengan generasi sekarang dan juga konsep tu tidak lari daripada landasan. Yes. Thank you so much Puan Razak for sharing. Sedut sharing sekarang betul kan? Setuju kan? Sebab kita sekarang ni macam mana kita level kita nak explain, nak deliver, kita nak tunjukkan supaya kita punya penerangan tak lari dari proses senang. Kita tengok Puan Razak mungkin yang jenis jiwa tak macam Puan Razak jiwa tu ni dia biasa dia tak sampai. Dia tak program dia tak sampai kepada masuk senang. Dia buatkan ya, yang kata ini mungkin rasa jawab. Okey, dia tak dapatlah apa yang sepatutnya. Kalau kita explain deeply, of course, nampak this is the value of this. Okay, the good point, second one, of course, zaman berubah macam kita IoT dengan AI ni, teknologi. Saya macam tadi tak, sebab saya dengan Tuan Ali try to consideration lah, consider apa yang sepatutnya boleh. Maknanya dalam konteks sesi informatif, for example kan, zaman kami, dia boleh buatkan juga. So, two way berlaku. So, pada yang paling saya faham, adil lah upaya dia bukan dia menjawab benda ni tak, tapi dia menjawab benda yang apa dia nak buat ataupun dia tak benda tu. Tapi mungkin pada konsep zaman 2021 sesuai tak menarik adil juga. Itu semua. Benda tu boleh lagi share dengan orang lain.
Itu contohlah dulu. Tapi apa pun sebenarnya dia ada tujuan dia kasih sayang. Sebab kali kasih sayang kan saya share tentang market. Sebab kalau ini benda concern kasih sayang. Sebab sekarang ni pun jual benda sekarang ni pun saya tak tahu lah. Kalau pendekatan kita sebagai I believe majority of you is a father and mother for your kids, right? Ataupun adik-adik dan sebagainya. Bermacam sekarang pendekatan kontribusi. Kita nak cakap yang to be share, to be frank, teknologi ni, handphone kan, sejauh mana kita nampak dia pantau hari-hari. Kita tak tahu sebab benda tu susah sangat memang. Tapi tak bagi asuh pun tak boleh juga. Sebab dia nak mengenai kita, apa semua nak pergi sekolah ni, tapi this is the challenge that we need to face lah. Dah jauh pula kan. Sama macam yang sikit-sikit saya ni saya kena sentuh juga. Contohnya tentang yang ada sesat yang bermuka macam wanita serta dan mak dan kan kita Allah dengan Nabi sama adalah sama kan. Dengan tudung labur, dengan muka baik, dengan muka macam ustazah dia sebabkan dan dia sebagainya. Kan benda tu kadang-kadang budak-budak 13-14 yang tak kuat di dunia ni sikit je juga. Macam mana? Tapi naik gunung lah saya cakap. Alhamdulillah kita memang itu cabaran kita. Jadi mana sentuh sikit pasal lalu lah pasal Islam. Benda-benda tu kadang-kadang yang buatkan cabaran lah pada kita juga. Okey, so kita teruskan. Lebih baik memahami dari dipahami, of course dunia sama. Better to understand than to be understood. Dia kena faham, dia kena tahu, dia kena tahu yang benda tu dia kena faham daripada orang lain faham kan. That's the point lah. Dia kata, dia tahu datang di sini tempat yang suitable, yang suit untuk dia qualified behavior dia. Kan? Daripada orang lain fahamkan, maka dia jadi. Kalau katakan, saya cuba contoh mudah-mudah lah, macam yang contoh ni. Saya kena faham dengan dia, sebenarnya tuan wali, mungkin pada rasa dia faham. Aku kena masuk kelas. Sebab dia ni, sebab dia tak faham tadi. Jadi lebih baik memahami dari dipahami. Dia masuk kelas walaupun lewat. Dia boleh, dia lewat sejam pun tadi. Tapi dia biasa lebih baik memahami daripada dipahami. Daripada dia kena marah, dia kena mengumpul lama, baik dia masuk dalam. Takkan dia macam lagi pula kan? Benda dia. Anda tidak boleh menerima kalau tidak sudi memberi. Of course, in this life, benda yang kita rasa penting juga lah. Kadang-kadang kita nakkan something tapi tak bagi apa, tak contribute, tak menyumbang. Contohnya mungkin macam kita nakkan macam Tuan Liza. Dia perhatikan saya sebagai anak buah dia, tuan buah dia sebagai anak buah dia. Nakkan SKT semua sebagai SKU kan? SKU kan? Nakkan SKU 95% contoh ni. Jadi kena menyumbang lah kan? Kalau saya tidak boleh menyumbang, macam mana Tuan Liza nak bagi saya kelayakan saya tu? So saya kalau benda yang sama macam tu, anda tak boleh menerima kata sendiri. Saya kena beri something. Saya kena beri kepada Tuan Liza tapi untuk benda tampak contoh ni. Begitu lah. Jadi dia kena tahu kalau dia nakkan sisi dia ada sedikit keistimewaan, contohnya macam tadi bilang hasil ataupun riadah ataupun mungkin contohnya lagi yang lain ada TV ke apa kan, ada beberapa dekat perkataan dia kena sosial. So dia kena memberi. Dia tak boleh menerima dia tak boleh terima je. Dia tak boleh terima TV tu kalau kita tidak memberi. Sudah Next, yakin pada sekarang apa TC. Persekitaran itu adalah TC itu sendiri. So dia yakin dalam persekitaran itu. And then pembangunan peribadi sebelum tuntutan pangkat. Jadi dia kata dia macam kurang lebih macam yang ini. Anda tidak boleh menggunakan sebelum ini. Ini pula pembangunan peribadi sebelum pangkat. Jadi maknanya kata buat TC ni kalau tuan-tuan pasal kejujuran ada kena dengan kasih sayang juga. Sebenarnya dari pangkat percuma ada dengan pembangunan peribadi sebelum pangkat juga. Dia memang kaitan tentang kehidupan, semua mengajak benda yang baik. Tetapi bagaimana falsafah tersirat itu digunakan? Nampak faham tak? Sebab kalau kita nak elevation macam ni, okey, kita cuba 1 ni 10, 1 nombor. Senyap. Sebut. Pakai. Senyap. 1 ni 10, 1 nombor. Dah. Senyap. 1 ni 10, 1 nombor. Dah. Senyap. 1 nombor. 1 ni 10. Senyap. Tak ada dia. Betul lagi. 1 nombor kan? 1 ni 10. Senyap. Tak ada kan? Betul nombor kan? Okey. Okey, good. 8, 8, 5.
sama, tapi 8 mungkin lain, 8 mungkin 8 ni bentuk semua tu buat 8. Kalau kita di dalam lah, buat 8. Dia tak berbeza tak? Bahasa muda dia area. Area. Pada lima, saya dulu. Saya dulu. Pada lima, saya dulu. 885. Dia panjang tak? Satu lagi. Cukup Pak. Oh, tak body. Tapi kenapa saya nombor tu ya? Sama. Saya tak tahu dia. Sama pun beda. Ayo, kau back ni. Apa saya cuba? Okey, maknanya kat sini tentang ni pasal penghasilan. Walaupun ada 13, setiap orang ada minat masing-masing ataupun ada kecenderungan. Mungkin orang yang paling rendah kejujuran, sebab senang dapat kejujuran. Ataupun ada orang nak hafal pembangunan pribadi sebelum tuan pangkat. Macam ni nak hafal. Tapi orang yang tak expert dia akan gunakan pembangunan pribadi sebelum tuan pangkat. Nampaklah dia ada kuat sikit. Ada seorang yang guna kejujuran je. Apa begitu kejujuran? Ataupun dia bukan berjumpa. Ataupun kasih sayang, kebenaran dan tanggungjawab. Mungkin susah sikit. Tapi kalau dia kaitkan benda tu, jadikan pasal penghasilan, dia boleh nampaklah dia punya kecenderungan di sebelah orang. Dia jarang orang dia boleh dalam sesi elevation pun tidak semestinya 13 kita pakai. Okey, ada keluarga. Dia nak makan cuma. Dia nak kawasan Bali. Kecenderungan. Tak suka seperti orang tu bela aku nak dia aku ni. Dia guna satu tapi dia explain apa kecenderungan yang keluarga. Kan? Macam tadi lah, 885 sama lah, mungkin tuan minat kejujuran, tuan minat kejujuran, tapi tuan Peter 5 dia minat yang akan bersih Bali. Betul, nombor tadi tu. Faham bagaimana masa-masa satu dia pakai. Okey. Kemaafan last one. Inilah kemaafan. So kemaafan tu dia dalam konteks kemaafan kat sini, bagaimana kemaafan itu digunakan tentang diri dia. Contohnya dia kena maafkan diri dia sebab dia dah lakukan kesilapan, lakukan orang kata apa, lakukan banyak benda-benda dosa terluar. So dia kena maafkan diri dia untuk berubah. Kalau dia tak maafkan diri dia tidak akan bergerak, dia akan move on. Dia masih ada, dia akan stuck, dia akan stay at that barrier. Dia masih ada kepompong tu lagi. Dia kena maafkan. Dia kena maafkan orang sendiri dia. Tak, saya tanya dia daripada kacang, dia sojang, kepala saya kemudian kacang. Puan yang menjadi? Macam kan, saya minta laki semua kan? Okey, apa? Mari kata dulu, dia wanita apa saja? Selalu dia wanita ni cakap, saya masuk sebab kes lain, semua pasal lelaki. Mostly lah, saya tempat untuk sesi, ada seorang itu daripada Sepadan, orang master, saya jadi punya dia, buat sharing tu. Memang kebanyakan datang daripada sebagai suami dia lelaki ataupun teman lelaki lelaki sebagai kisahnya memang lelaki. So dia kena ada kemaafan untuk maafkan bekas kaki dia ke, bekas boyfriend dia ke, bapak dia, rodo dia ke, ataupun mak dia dia minta dia ada sifat kemaafan tersebut. Kalau dia tak boleh maaf, dia tak maafkan suami dia, dia akan rosakkan diri dia. Itu the point is lah. The point is. So she needs to give a forgiveness to people around her. If not, she will not go further. Ada seperti kalau kita buat fikir, dia tak tahu saya kan? Tapi kita pula. So this is all the things tentang ni. Terima kasih. So saya rasa saya dah cover untuk tajuk. Ada apa soalan? Okey, silakan. Pertama, terima kasih doktor. Belum habis lagi. Tak ada juga. Kamu bawa saya disiplin ilmu baru, iaitu dimensi DC. Cuma saya tanyakan dalam bisnisnya. Saya tengok daripada langkah pada semalam. Kalau kita tengok kalau dia sudah terlibat, sudah terlibat. Yang kita tahu dia lagi pada guru di sana. Lepas tu saya tengok kali Diki, National Emotional Therapy, iaitu evangelis. Dan saya tengok kita ada unsur korporat yang kita setia mantul, iaitu Desta. Jadi saya nak tahu fokus kita mazhab isi ni di mana? Okay, good question. Tengok hebat seorang yang ada asas muslim yang boleh. Thank you, good question. Ada juga Desta, evangelis dan juga Adler kan? Kalau dia kalau sebenarnya, okay, dia stop kita apa? Hari ini sebagai ya, tak apa lakukan. Okay, dia begini. Biasanya di sini yang saya faham lah,
Orang yang dia satu kemari, dia school of thought itu dia tak ada satu, kita faham pendekatan front mungkin dengan psychoanalysis. Contoh mention lah, dia start dengan here now ataupun dia nak confrontation. Okay, begitulah. Setiap orang katakan tadi sarjana ataupun sekolah atau bapak-bapak psikologi ni dia understand dia. Tapi di sini yang saya tahu dulu dia ada elemen CT, cognitive behavioral therapy. Contohnya pada kognitif dan juga sikap untuk ubah dia punya personality ataupun nak ubah diri dia. Kognitif, pemikiran dan juga tingkah laku dia. Letak ada National Emotional Behavioral Therapy kan. CBT adalah RBT adalah evolusi daripada CBT. Contohnya itulah RBT boleh. Cantiknya benda macam ni. Kalau tuan-tuan minat dapat master ataupun dapat first degree dalam psikologi counselling, tuan-tuan boleh explore more. Saya PhD saya lebih kepada perusahaan, nak explore more lah. Tapi saya nak beritahu, kalau saya kasih sekali lalu pun ada kajian RBT INTC, ada kajian tentang CBT INTC. So dia ada beberapa tools yang relate dengan setiap sarjana. Meaning to say, desktop conversation tentang confrontation is desktop, here and now is desktop. Tapi kalau katakan Carl Rogers, good listener, it's more on study group. It's more on, of course, study group, dia akan sharing perasaan. It's more on soft confrontation. Mana kata nakkan, contohnya, ataupun kita katakan kita ada assertive training industry, ataupun dia ada sesi lain sebagai pengakuan affirmation. Ada elemen Carl Rogers kat situ. So part of the actor, part of the philosophy. Yes. Dia tak ada satu kind of, kita katakan kat kepala ni, dia panggil holistic approach. Holistic ni pendekatan yang pelbagai untuk satu isu ataupun satu masalah atau apa juga lah. Satu perkara holistik. Dia combine beberapa approach untuk satu isu, satu perkara atau satu program sebenarnya. Jadi soalan. Betul. Ada soalan? Silakan. Silakan. Dia semua kami sok kan? Macam ni. Silakan. Saya baru dengar isi di sepanjang semalam ke hari ini. Saya melihat saya mendengar banyak istilah-istilah yang pelik-pelik yang saya tak pernah dengar lah. Contohnya withdrawal symptom, free lunch, cold turkey, lain-lain. Jadi saya tanya, adakah bahagian UDPC ini menyediakan satu kamus ataupun satu rujukan yang menjelaskan terma-terma setiap ini dalam konteks penjara? Dalam konteks penjara maksudnya? Jadi kalau istilah withdrawal symptom ni, kalau bahagian pembatan mungkin maksud dia lain. Kalau withdrawal symptom, kalau dari sudut penjara ni maksud dia macam mana, situasi dia macam mana? Dia menjadikan kamus kemasukkan. Okey, setuju. Orang kata ada beberapa term tu kita katakan kita gunakan international term, worldwide term lah. Contohnya perkataan contoh, kita gunakan recidivis. Kita tahu di perbudakan semula kan, tapi kalau kita jual benda tu dekat ADN, kita jual kat public, nampak macam tak international. Ini memang konsep kita Malaysia, bukan penjara je, betul kan? Boleh sebab ada pendekatan dia, betul recidivis lah. MOR kadang-kadang digunakan istilah-istilah English. Okey, back to your point tentang rujukan term-term English, ada tak rujukan kan? Kita ada satu kamus, ada tak? Kita contoh di sini, saya tak tahu, tak pasti sama ada mana dekat kat soft copy ada. Okay, so the best method is maksimal. Mungkin bukan sebelum ni kan? Sekarang barang kan? Bukan situ. Saya faham tak? Saya mau bukan betul. Benda tu sebenarnya saya rasa kerja ni kalau tanya orang lama saya kata dia sama kan. Sebab batch tu berubah-ubah kan. Contoh saya kata dalam kami, buku baru semua kan. Yang ambil driver yang 3 paku, 2 paku, yang balap bos ni itu sudah dari baru. Jadi lama tu mungkin kita tak dapat ilmu tu. Sebenarnya the best way, if I can give you advice, just give a call back kepada Tuan Ali dia ataupun anak buah dia ni. Tuan minta dia suruh pergi orang.
kita ada glossary. Kalau DC dipanggil glossary DC. Glossary DC. Macam kan sini pun kita ada pengarang. Contohnya kita cerita pasal ni jadi kan, ni kan. Tahu tak? Ni bukan nak betul pasal ibu saya tinggal satu ni. Operation saya tak silap. Kalau tak kita berbual dengan bos. Maknanya dalam kan pun kita jelaskan. Contoh kita tak dalam contemplation. Apa ini benda tu? Dan pada persoalan tuan contohnya withdrawal symptom. Sebenarnya macam ada mungkin sefaham saya ada beberapa istilah tu dia memang international. Tetapi dalam negara pun teknologi yang sama kita pakai. Withdrawal symptom tu dia ada beberapa simptom yang dia nak menangis semula contohnya kan. Dia ada reduce, dia ada trigger, dia dah dalam lagi lah, pecah lagi dia dalam lah. Tapi maknanya dalam konteks penagihan substance abuse itu dah term. Tapi dalam cerita penjara dari withdrawal symptom itu sama je kat luar, tapi senario dalam penjara. Dia bukan kata penjara maknanya lain, luar lain. Tapi senario dia berbeza. Yang dekat luar, Kota Turki for example. Kota Turki ni amalan pusat rawatan pemulihan swasta. Ditempatkan dahulu, kalau kita mungkin kat Laiman lah. Dekat Laiman, Kota Turki secara indirectly. Sebab dia dah ketangkap, ataupun separuh orang tu dekat kalau dia punya Laiman, dia OKT dekat balai polis kejap lah, dekat polis. Tapi kalau kata kan, sebenarnya OKT dekat Laiman dekat polis tak lama kan? 8 jam, dia tengah pergi sampai 5 jam, seminggu lah. Betul? Ada juga, ikut kerja selesai. Ha? 14 hari minggu kan, paling lama tu minggu saya faham lah. Dia boleh minta lah, dia boleh untuk sambung lebar kan, nak proses cakap. Tapi lepas tu dia akan tempatkan dekat kerja lebar kita lah, dia boleh. Okay. Maksud saya nak terangkan, full peti dia tu, mungkin berlaku waktu dia dekat OKT lebar polis, ataupun dekat penjara. So, full peti gambar. Full peti ni dia bukan siang, dia potong withdrawal symptom dia. Penagih dulu, conventional drug, dia ambil lain. Kalau katakan sintetik, lain. Kalau katakan pengguna methamphetamine, ketamine, banyaklah. Yang lain, ganja apa, setiap dia itu berbeza-beza. Tapi menjawab soalan tuan tadi, saya pusing lah, tapi saya bertahu. Untuk soalan tadi, glossary kita ada, atau secara kan tuan mendapatkan daripada penggunaan, maka itu saya pun ada dalam soft copy, sedih lagi. Tapi yang lama juga, saya tak banyak bagi soft copy saya 2000 masa baca 2019, 2017, sama-sama orang yang hilang. Jadi saya takut, saya khawatir Tuan Mak Ali ada dia punya setting sendiri. Kan? Yang terkini, dia betul-betul, yang terkini. Saya boleh bagi dalam nak baca, tak ada masalah. Nanti saya tinggalkan soft copy, tapi saya jujur beritahu awal-awal, saya punya untuk sampai level saya. Saya khawatir mungkin ada yang lebih terkini ataupun sekarang kan IAS. Aku tak pernah buat bantuan kan. Tahu kan dia akan mula cerita lah. Di kalangan SDTC, bantuan berkhususkan dengan betul ada bagi ni kan. Ustaz dia ada hantar kan. Bantuan berkhususkan dengan staff. Yang kat RPD yang buat. Betul kan? RPD, Mata Kerja boleh hantar. So, waktu tu lagi macam mana kita rasa? Kita bersama dengan bantuan. Tapi bantuan ni jadi biaran sebab hanya kita tak cakap dengan compassion class. Yang operasi penutupan pengarah engineer dan juga pengarah review. Okey lah, dia bicara tu. So the point is, ada glossary lah. Kalau nakkan glossary, saya jawab soalan tu, ada tak? Ini soalan, dia kalau takut, dapat bantu lah kalau kita nak faham istilah ni. Macam ini pun, freelance apa tu memang kita letakkan dalam glossary supaya mudah. Saya faham tak? Kadang-kadang dia anak buah cerita tentang apa global agreement. Benda global agreement ni. Kalau ada glossary senang, kita dah rujukan kan. Kalau kita tahu sesi apa kan. Semua dalam bahasa Inggeris di mana lain kan kita tak faham. Betul kan? Jawab soalan. Jawab soalan. Tuan tu jawab soalan. Tuan ayam tu jawab soalan. Okey, 12.20 saya tamatkan. Kita yang janjikan, terima kasih tuan-tuan. Kita datang balik 1.45 ya. Kurang-kurang kita sudah habis. Puan Rozia kita tak habis 3.30. Wah, ini dua beli makin tinggi. Tak, saya kalau boleh memang berdua je habis. Saya faham situasi sebagai peserta khusus
Tapi saya kena jaga juga reputasi orang Ali kan. Jadi Kami pun memahami. kan ini sampai Memang dia pada orang orang diri itu lah. sekarang di sekolah sih tak mampu sih. Kita itu saja yang baik di rumah dengan saya kita kata lari kita cuma bayar 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.